ingin membuat media pembelajaran yang berbentuk slide perbentangan tapi ingin berinteraksi dengan para guru dan murid dalam masa yang sama? Kenapa tidak mencuba untuk menggunakan Lumio? Jadi hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada para penonton sekalian. Welcome back to Sarazan Channel bersama saya, Maisara. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat demonstrasi satu media pembelajaran yang boleh kita gunakan, iaitu Lumio. Lumio ni apa? Lumio ni merupakan media pembelajaran yang boleh kita gunakan untuk membuat bahan perbentangan, akan tetapi tujuan utamanya adalah tetap berkolaborasi dan berinteraksi dengan para guru serta murid dengan hanya menggunakan peranti masing-masing. Menarik bukan? Dengan itu, sewaktu perbentangan kita tetap boleh berinteraksi dengan para guru dan murid dalam satu laman. Di Lumio ini memiliki banyak features. Kita boleh memasukkan permainan atau mungkin kita ingin memasukkan formula untuk pelajaran matematik dan banyak lagi. Jadi, adakah anda berasa teruja? Jom kita sama-sama menerokai Lumio ini dengan lebih mendalam supaya pengajaran dan pembelajaran PDP kita selepas ini akan lebih interaktif dan menarik perhatian para pelajar. Pertama sekali, untuk membuka laman Lumio ini, kalian perlu menaik Lumio di Google atau Safari pada peranti anda. Sewaktu kita buka laman Lumio ini, kita boleh langsung masuk ke Smart Text. Jadi, ini mungkin ada perubahan terhadap nama website tersebut. Tapi, perkara ini adalah sama sahaja. Kita boleh terus menekan pada perkataan Lumio yang tertera. Lalu, kita akan masuk secara terus ke laman ini. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Lumio ini tujuannya adalah deliver engaging lesson yang membawa maksud menyampaikan pelajaran yang tersusun rapi sekaligus dapat menarik mengajak para guru dan murid untuk kekal aktif sepanjang pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Lumio ini, kita boleh scroll ke bawah untuk mengetahui features-features yang selanjutnya yang ada dalam Lumio ini. Jom kita mula menerokai dengan lebih mendalam tentang bagaimana cara membuat pembelajaran, cara membuat media pembelajaran berbentuk slide perbentangan menggunakan Lumio ini. Pada mulanya, kita klik pada Get It Free. Untuk laman Lumio ini, disclaimernya, kita hanya menggunakan apa yang disediakan dalam laman ini sahaja. Seterusnya, kita akan diminta untuk sign in. Jadi di sini, saya akan sign in with Google. Jadi, selamat datang ke kelas Sarah. Di sini, kita dapat lihat bahawa Lumio ini terdiri daripada My Library yang nantinya slide perbentangan yang kita hasilkan akan terpapai di sini, atau Lumio Library. Di Lumio Library ini terdapat banyak sekali sumber yang boleh kita gunakan dan boleh dimodifikasi yang dengan lebih baik untuk kita gunakan dalam proses PDP. Boleh dicari berdasarkan sumber, grade dan subjek yang dipelajari. Dan terdapat juga koleksi-koleksi yang telah disediakan oleh guru-guru lain atau yang sedia ada. Bahkan, Lumio ini turut menyediakan contoh slide tentang kesihatan mental, manipulatif, STEAM, fraction ataupun bahagian yang sudah tentu kita dapat buat modifikasi atau rujukan tambahan. Kali ini, fokus kita adalah bagaimana untuk membuat slide perbentangan menggunakan Lumio ini. Jadi, untuk membuat slide perbentangan, ini adalah mudah sahaja. Di sini kita akan mula dari awal sahaja. Untuk mula membuat slide perbentangan, kita boleh terus klik pada butang new yang ada butang new ini.
Lalu kita akan diberikan pilihan sama ada kita ingin import source atau ingin mencari dari Lumio atau ingin memasukkan link YouTube, Desmos atau FAT. Kita juga boleh menggunakan template yang sedia ada, sama ada new page atau share route, yang bermaksud kita meminta para pelajar untuk memberikan idea. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu share route ini. Kemudian ada respon apabila kita memerlukan tindak balas daripada murid atau guru sewaktu kelas berlangsung. Dan kita juga boleh memasukkan game based activity. Jadi apabila saya klik di sini, terdapat banyak game based activity yang boleh kita serap ke dalam slide perbentangan kita. Di sini terdapat fill in the blanks, game show, mash 'em up, monster quiz dan banyak lagi. Bahkan ada juga word search. Menarik bukan? Perkara-perkara ini dapat digunakan sebagai pilihan dalam slide perbentangan kita. Kemudian ada juga ready-made resource, iaitu sumber yang sedia ada. Tentunya masih boleh dimodifikasikan agar lebih menarik. Antaranya activating prior knowledge, questioning and reflection, manipulative dan graphic organizer. Yang sudah pasti banyak sekali contoh-contoh yang diberikan dalam yang dapat kita aplikasikan dalam slide perbentangan yang bakal kita hasilkan. Jadi kita akan membuat new page. Kemudian kita perlu pilih a page a template. Dekat sini terdapat pelbagai corak menarik yang telah disediakan. Jadi saya akan pilih yang ini. Pemilihan tema ini adalah amat penting dalam slide perbentangan ni agar dapat menarik minat para pelajar untuk lebih fokus di dalam kelas sewaktu kita melakukan perbentangan. Kerana perkara ini adalah dari mula, saya akan menggunakan yang ini dulu. Lalu klik pada butang add. Jadi untuk bahagian ini, kita boleh menukarkan tajuk kepada tajuk yang kita ingini. Contohnya di sini, saya akan menggunakan kod kursus saya sebagai tajuk, iaitu PLIN 1022. Di sini contohnya saya menaip tajuknya sebagai model Polia bagi matematik. Font yang ada di sini boleh ditukar ganti dan saiz ini juga dapat disesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Seterusnya, tulis sahaja maklumat yang kita ingin masukkan. Contohnya, saya masukkan langkah penyelesaian model Polia bagi matematik. Setiap huruf yang ditulis boleh diselaraskan saiznya dan tulisannya. Seterusnya, dalam laman Lumio ini, kita juga dapat memasukkan gambar jika perlu. Contoh, pada awalnya, anda hanya perlu klik pada butang gambar di hujung slide. Di sini, lalu terpapar pelbagai features yang disediakan. Antaranya, shapes and lines, pictures dan link. Link ni adalah jika anda ingin masukkan link dari YouTube atau sebagainya. Jika anda ingin memasukkan gambar, anda boleh tekan upload. Anda boleh tekan upload untuk upload terus daripada peranti anda, atau anda boleh mencari di laman sesawang. Contohnya di sini, anda hanya perlu menaip apa yang anda cari. Seterusnya, apabila gambar yang kita cari sudah keluar, anda tinggal klik pada gambar yang anda minati. Gambar ini juga boleh diselaraskan saiznya. Seterusnya, jika saya ingin menambah slide baru, saya boleh tekan tambah di bawah ini. Nah, ia akan kembali seperti awal tadi. Jadi, kita mahu buat apa ni? Contohnya, saya akan buat game based activity. Kemudian, kita akan menggunakan mash 'em up. Jadi, saya perlu menulis kategori yang saya ingin masukkan. Contohnya di sini, saya masukkan kategori bentuk dan nama bentuk. Gambar ini juga boleh diupload melalui internet agar menjadikan game yang dicipta lebih menarik. Okey, seterusnya anda juga boleh menetapkan tema kepada game yang telah dibina. Jadi saya memilih underwater sebagai tema. Jadi di sini kita boleh preview game yang telah dibina.
jika ada sebarang kesalahan dalam game yang telah kita bina pada awalnya, kita boleh tekan edit lalu membaiki kesalahan yang telah dibuat. Perkara ini akan menjadi lebih menarik apabila adanya muzik sebagai latar sekaligus menarik perhatian murid untuk belajar. Jadi di sini jom kita cuba permainan yang telah saya lakukan. Okey, kita dapat lihat bahawa jika gambar berbentuk segitiga, lalu perkataannya adalah segitiga. Jika gambar berbentuk segi empat sama, lalu perkataannya, nama bagi bentuk tersebut adalah segi empat sama. Okey, kita akan teruskan sehingga habis. Jadi kita boleh review apa yang kita telah buat sebentar tadi. Selain itu, kita juga dapat menambah features lain seperti graphic organizer dalam slide perbentangan kita. Di sini saya memilih table sebagai pemudah cara untuk saya mengenal pasti tentang bilangan percubaan 3 orang pelajar dalam menguasai soalan penambahan matematik. Okey, seterusnya di sini kita boleh masukkan data-data, iaitu contohnya di sini saya tulis percubaan, bilangan percubaan. Okey, nama pelajar tu adalah Ali, Abu dan Ahmad. Jadi percubaan pertama, Ali ni macam mana? Jadi kita boleh letak apa-apa untuk melambangkan Ali dapat menjawab soalan tersebut atau tidak. Okey, kita bergerak pula kepada slide seterusnya, iaitu saya ingin menambah shout it out dalam slide perbentangan saya. Jadi soalan yang saya ingin lontarkan kepada para guru dan murid yang lain adalah, menurut anda, apakah strategi lain untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan? Okey, jadi di sini dapat kita setkan limitasi jawapan daripada seorang guru atau murid tersebut. Jadi saya telah setkan kepada 2 sahaja. Pelajar tersebut akan menjawab apa yang kita tanya tu dalam 2 jawapan sahaja, sebab saya telah limitkan kepada 2 sebelumnya. Okey, seterusnya tiba di ruangan tema untuk syawridat ini. Jadi saya memilih tema klasik sahaja kerana itu sahaja yang diberikan. Okey, seterusnya kita klik sahaja pada butang finish ini. Jadi jika anda ingin menambah slide lainnya, boleh dicuba pelbagai lagi features yang lain yang ada. Sekarang kita cuba bagaimana kita ingin berinteraksi dan berkolaborasi dengan guru dan murid di laman Lumio ini. Okey, setelah kita dikira selesai dalam editing kita kali ini, jadi setelah selesai kemudian kita perlu tekan pada button finish editing. Jadi di sini akan terpapai slide yang telah kita buat sebentar saja tadi. Sekarang kita akan mengajak para guru dan murid untuk menyertai slide perbentangan kita di Lumio ini. Kita start sahaja, lalu kita akan masuk ke slide persembahan yang kita hasilkan. Jadi jika kita ingin mengajak para guru atau murid, kita tinggal klik pada butang ini, lalu akan terpapar ID dari kelas kita. Kemudiannya kita boleh minta para guru dan murid untuk masuk ke kelas kita menggunakan ID yang tertera. Murid atau guru yang ingin menyertai kelas kita perlu menaik di Google mereka hellosmart.com dan menaik kelas ID yang diberikan. Baiklah rakan-rakan sekalian, itu tadi adalah bagaimana cara kita menggunakan Lumio sebagai media pembelajaran yang berbentuk slide perbentangan. Menarik untuk mencuba? Silakan cuba Lumio. Sekian sahaja demonstrasi saya pada kali ini di Sarazan Channel. Jangan lupa like, subscribe dan komen di ruangan bawah.